Ustaz Farouk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Faizah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita slow-slow mula dulu tuan-tuan, sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan dan peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam majlis pengajian online yang dianjurkan oleh kawan-kawan kita. Kita akan sambung tumpuan dalam tajuk syarat sah sembahyang. Dalam kitab kita ini ada 9 terma dan syarat ataupun 9 syarat sah. Setengah kitab ada 5, tapi dalam kitab kita ini dia detailkan ada 9 syarat sah sembahyang. Kita akan sambung syarat sah yang ke-7 daripada 9 perkara, iaitu menutup aurah. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembahagian aurah yang kita tak sempat untuk cover minggu lepas. Minggu lepas kita dah sebut 1 daripada 3 jenis aurah. Kita akan sambung hari ini aurah yang kedua. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, syarat sah yang kita bincang sekarang ini antara perundangan ataupun peraturan asas, peraturan basic, peraturan asas di dalam sembahyang yang kita panggil peraturan zahir. Yang kita panggil peraturan zahir. Yang kita sebut di dalam halaqah online hari itu, peraturan zahir ini ada 4 komponen. Ini salah satu daripada 4 komponen asas untuk terbentuk ataupun terdirinya ibadat solat kita. Yang pertama ialah, yang paling asasnya ialah syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang tanpa kita sebut syarat wajib. Jadi syarat sah sembahyang ini antara perkara asas, komponen asas di dalam peraturan zahir. Yang kedua, kita akan bincang perkara ataupun syarat sah di dalam sembahyang. Syarat sah dalam sembahyang ini dia merujuk kepada syarat sah setiap rukun 13. Setiap rukun 13 tu kita akan bincang satu persatu. Syarat sah dia itu dia panggil syarat sah dalam sembahyang. Dan yang ketiga, komponen ketiganya barulah kita akan masuk sunat ab'ad ada 8 dan sunat hai'ah selebih daripada itu. Tapi dalam kitab kita ni dia detail, dia akan melibatkan perkara batal. Dia akan melibatkan komponen perkara batal, lebih kurang ada 21 perkara itu juga. Sangat penting. Kenapa? Kerana kalau kita tak fokus, tak cakna, tak ambil tahu tentang perkara batal, menyebabkan kita tak perasan bahawasanya sembahyang kita itu batal tanpa kita sedar. Sebab tu kita kena tahu, kita kena ambil tahu beberapa perkara asas yang boleh membatalkan sembahyang kita. Baik, kita terus tuan-tuan kepada syarat sah yang ke-7, iaitu menutup aurah. Kita akan sambung pembahagian aurah yang kedua. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan, dalam tajuk aurah ini dia ada beberapa subtopik yang kita nak cover. Yang pertama ialah makna aurah yang telah kita bincang. Yang kedua, alat untuk menutup aurah juga kita dah bincang. Yang ketiganya ialah tata cara ataupun etika menutup aurah dalam salat. Ketiga-tiga ini telah kita cover dalam siri pertama, dalam kuliah sebelum daripada ni. Ketiga-tiga ini. Dan hari ini kita akan sambung satu topik yang keempat, iaitu pembahagian aurah. 3 satu topik sebelum daripada ini tuan-tuan sangat penting untuk merungkai isu dan permasalahan yang timbul di kalangan kita. Makna aurah sangat fundamental. Yang keduanya ialah alat untuk menutup aurah. Tidak semestinya kain. Boleh digunakan apa saja asalkan memenuhi ciri-ciri alat yang telah ditetapkan oleh syarak. Alat ini yang pertama kita dah sebut sebelum daripada ini, kita menggunakan sesuatu yang suci. Yang keduanya sesuatu yang boleh menghalang daripada pandangan, daripada nampak warna aurah. Kita nak sesuatu yang suci itu, yang boleh cover, yang boleh halang, yang boleh tutup daripada nampak warna aurah. Kalau kita guna sesuatu yang suci tetapi tak boleh cover, tetap nampak warna aurah, tidak sah.
Kita bagi contoh bagaimana, contoh minggu lepas, menggunakan plastik yang transparent. Walaupun plastik itu tutup, tapi tutup menggunakan plastik yang nampak jelas warna aurah kita. Pakai baju guna plastik yang putih, macam plastik yang cover beras tu tuan-tuan. Packaging beras tu kan nampak dia punya diri dalam tu, nampak beras. Maka itu tidak sah di dalam etika menutup aurah dalam solat dan juga di luar solat. Itu kita panggil alat. Yang kedua, subtopik yang kedua juga kita bincang, iaitu cara ataupun etika menutup aurah bagi lelaki. Perempuan dia simple saja. Bagi lelaki. Jadi tutup ini, ingat balik perempuan, kalau orang tanya adakah wajib pakai seluar, pakai jubah wajib pakai seluar, pakai kain adakah wajib pakai seluar, kita tahu kunci dia, insya-Allah kita boleh rungkai dan kita boleh jawab isu-isu yang timbul. Jadi tak wajib kita pakai seluar apabila kita pakai kain, tak wajib pakai seluar apabila pakai jubah. Kenapa? Kerana wajib tutup aurah ini, cara tutup aurah, etika tutup aurah ini ialah tutup pihak atas dan juga keliling. Pihak atas mesti tutup rapat, tak boleh pandangan atas nampak aurah, dan juga kena keliling. Atas tutup dan keliling mesti tutup. Itu cara. Baik, kita terus kepada subtopik yang keempat, iaitu pembahagian aurah. Pembahagian aurah ini tuan-tuan, fokus kita dalam syarat sah sembahyang ini aurah dalam sembahyang, tetapi info tambahan yang musannif berikan kepada kita ini untuk kita lebih clear aurah di luar solat. Kita gabungkan aurah dalam solat dan aurah di luar solat, jadilah pembahagian aurah. Adapun aurah dalam solat, kita tahu aurah dalam solat bagi lelaki pusat hingga lutut, dan bagi perempuan seluruh badan, muka dan tangan, melainkan muka dan tangan sahaja yang tak wajib katuk bagi perempuan. Tapi kita nak bincang hari ini keseluruhan aurah, iaitu pembahagian aurah bagi lelaki dan juga pembahagian aurah bagi perempuan. Aurah bagi lelaki kita dah bincang minggu lepas tuan-tuan, ada 3 aurah. Ada tiga aurah. Kita akan sambung aurah perempuan. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata pengarang kitab kita ini, muka surat surat berapa? 13 surat 13. Surat 13 perenggan ke faslun, perenggan kedua. Keduanya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Sambung keduanya daripada 3 pembahagian aurah. Daripada 3 pembahagian aurah. Keduanya daripada 3 pembahagian aurah, iaitu aurah perempuan yang hamba orang. Jadi perempuan ni dipecah pada 2. Perempuan hamba dengan perempuan yang merdeka. Dia tak sama. Perempuan hamba ada 3 aurah. 3 aurah, ya, 3 kawasan wajib katuk berdasarkan situasi yang tertentu. Dan aurah perempuan merdeka ada 4 aurah, 4 kawasan wajib katuk berdasarkan situasi tertentu. Jadi kita nak kena ingat ni 2 benda tuan-tuan. Pertamanya ialah kawasan yang wajib katuk dan juga situasi keadaan tertentu. Itu yang perlu kita ingat. Tidak cukup untuk kita ingat pembahagian aurah umum. Maksud dia lelaki ada 3 aurah, 3 kawasan wajib katuk, tapi kita lupa situasi dan keadaan dia. Tak cukup juga, tak memadai. Tak lepas kita punya tanggungjawab kita. Sebab kita tahu kawasan wajib katuk, tapi kita lupa situasi dan keadaan. Maka tak sempurna. Kita kena ingat 2, kawasan wajib katuk dengan situasi tertentu dan keadaan tertentu. Jadi kita yang kedua tuan-tuan, aurah perempuan hamba. Dia ada 3 aurah, 3 kawasan wajib katuk mengikut keadaan dan situasi. Perempuan yang mana yang kita nak bincang? Perempuan yang tu sifat bagi perempuan yang hamba orang. Perempuan tu status dia hamba orang. Jadi kita ni manusia ni tuan-tuan, status hamba dan juga merdeka. Cuma sekarang ni hamba dah tak ada, tapi dia tak panggil tak mustahil untuk ada hamba. Hamba ni dia boleh berulang kembali, walaupun sekarang ini tidak ada lagi hamba, tetapi dia akan ataupun dia boleh berulang kembali situasi ataupun zaman hamba ini. Bukan maknanya apabila hamba ni dah sekarang ni tak ada, tak perlu kita belajar hukum berkaitan dengan hamba. Tidak, tetap kita kena belajar. Di hamba ini, secara ringkasnya tuan-tuan, dalam bab hamba kita akan belajar dia ada pembahagian hamba. Dia ada hamba mudabbar, dia ada hamba secara umumnya, dan dia ada beberapa nama. Antaranya ialah
hamba mudabbar. Yang keduanya hamba mukatabun, mukatab ataupun mukatabah. Yang ketiganya hamba muba'ad. Ada yang keempat, nama dia Ummul Walad. Ni nama-nama hamba ataupun jenis-jenis hamba. Secara umum hamba kalau dia tidak ada jenis mana-mana panggil hamba sahaja. Tapi kalau dia masuk kategori ada hamba mudabbar. Hamba mudabbar ini tuan-puan, ini secara info ringkas saja untuk sebagai makluman tambahan kepada kita, supaya kita biasa dengan istilah-istilah hamba ini. Hamba mudabbar ialah hamba yang diakad tarbiyah oleh tuan dia. Maksud dia, tuan dia lafaz kepada dia, apabila aku mati maka engkau akan merdeka. Jadi dia akan menunggu tuan dia mati, tuan dia meninggal. Apabila tuan dia meninggal saja, auto dia akan bebas. Tu dia panggil nama dia. Kalau jenis macam ni, orang panggil nama dia ialah hamba mudabbar. Itu nama. Mudabbar ini dia merujuk kepada hamba yang telah dilafazkan oleh tuan dia. Apabila dia meninggal, maka engkau akan bebas. Dia tak nak bebas segera. Dia tak nak bebas selagi mana dia hidup. Dia nak suruh pada hamba ini khidmat untuk dia. Dia tak nak bebaskan, dia tak nak merdekakan lagi. Maka bila dia mati saja, dia auto merdeka. Anak dia tak boleh lagi tak boleh lagi mewarisi hamba itu, kerana hamba itu telah merdeka. Itu dia panggil hamba mudabbar. Dia panggil hamba yang diakad, yang dilafaz tarbiyah, yang diakad tarbiyah oleh tuan dia. Apabila dia meninggal, dia akan bebas. Ada dipanggil tuan-puan yang kedua ialah hamba mukatabun ataupun mukatabah. Mukatab ni apa dia? Hamba ataupun jenis hamba yang diakad kitabah oleh tuannya. Apa akad kitabah, tuan-puan? Jadi tuan dia ini nak bebaskan hamba ini dengan bayaran. Dia tak nak bebas percuma. Dia tak nak bebas secara percuma, tetapi dia nak bebas merdeka dengan bayaran. Apabila merdeka dengan bayaran, tuan-puan, dinamakan hamba itu ialah hamba mukatabun. Jadi spesies hamba ini nama dia ialah hamba mukatab. Sebab itu kalau kita belajar dalam kitab fiqh, tuan-puan, dalam bab zakat, ada hamba yang boleh menerima zakat. Inilah dia jenis hamba, satu saja. Hamba lain tak boleh terima zakat. Hamba yang boleh menerima zakat, tuan-puan, ialah hamba mukatab. Kenapa? Kerana dia nak kumpul duit untuk bayar kepada tuan dia. Tetapi duit yang ada pada dia bukan milik sempurna. Ini kita akan belajar secara detail di dalam bab muamalat. Dia ada pengurusan harta dan pengurusan hamba. Cuma secara info ringkas, supaya kita biasa dengan istilah hamba ini, kerana dalam kitab banyak disebut hamba-hamba ini. Mukatab, tuan-puan, mukatabah merujuk kepada hamba yang dilafazkan oleh tuan dia, aku merdekakan kamu dengan bayaran tertentu. Tetapi ada syarat dia. Apa syarat yang ditetapkan oleh syarak? Syarat yang ditetapkan oleh syarak, tuan dia ini mesti menetapkan bayaran sekurang-kurang 2 kali bayar. Kalau bayaran secara langsai, secara cash sekali, tidak sah. Tidak akan merdeka, tak sah. Mesti sekurang-kurang bayaran itu 2 kali. Angsuran 2 kali bayar. Contoh dia, aku bebaskan, aku merdeka kamu dengan bayaran 50,000. Bayaran kali pertama 25,000, kali kedua 25,000. Apabila bayaran kali kedua 25,000 langsai, maka auto dia merdeka. Itu dipanggil mukatabun. Ada juga, tuan-puan, hamba muba'ad. Ini hamba banyak jenis. Ada yang ketiga, hamba muba'ad. Hamba muba'ad ini dia merujuk kepada hamba yang dibeli secara sharing. Yang dibeli secara share. Saya share dengan kawan saya nak beli hamba ni mahal sangat, tak mampu seorang diri, maka share dengan kawan. Apabila share dengan kawan, harga hamba ini, contohlah harga seekor hamba ataupun seorang hamba ini, harga dia 20,000. Tak mampu kita, maka kita pakat dengan kawan kita, engkau 10, aku 10, jadi 20. Boleh ke tidak? Boleh, jawab dia. Boleh, dan hamba itu dipanggil hamba muba'ad. Hamba yang berkongsi dengan dua tuan. Maka dia ada terma dan syarat. Dia ada term of condition yang mesti kita follow. Ada terma yang telah ditetapkan oleh syarat. Bagaimana cara nak bekerja hari pertama, hari kedua, itu mengikut terma yang telah ditetapkan oleh syarat. Tapi saya nak cerita saja ringkas saja hari ini. Itu nama dia muba'ad. Hamba muba'ad. Tiga ni hamba asas. Dia banyak lagi, ada umul walad. Umul walad ni apabila hamba perempuan itu
apabila diwati oleh tuan dia, maka dapat anak, maka anak itu merdeka. Anak dia tak ikut mak dia. Mak hamba, bapa merdeka, maka anak ikut bapa, anak itu merdeka. Apabila anak tu merdeka, dia memiliki anak yang merdeka dan dia hamba, maka naik taraf mak ini, hamba ini dipanggil ummul walad. Ummul walad. Asal ummul walad ni translate dia jadi mak anak. Maka ummul walad ini dia tidak boleh dijual beli. Maka tuan dia tidak boleh dijual beli, dia menunggu untuk dia merdeka. Dia tunggu untuk merdeka. Kesimpulannya tuan-tuan, apa kita nak sebut ini, kesemua jenis hamba ini, cara tutup aurat sama. Cara nak tutup aurat dalam solat, di luar solat sama. Di berapa aurat dia? Ada 3 aurat yang mesti hamba tahu. Apa dia? Yang pertama, maka qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, aurah perempuan dan hamba orang, iaitu hamba perempuan, aurah hamba perempuan. Jika ada ia hamba perempuan di dalam sembahyang atau di dalam khulwah, situasi kedua, atau situasi ketiga ketika berhadapannya hamba perempuan itu dengan mahram hamba perempuan. 3, situasi keempat, atau dengan sama-sama perempuan. Okey, 4 keadaan ini, kawasan yang wajib hamba katuk ialah, maka iaitu aurah perempuan dalam 4 keadaan ini, yang wajib katuk tempat dia ialah baranyan, yakni tempat yan, antara pusatnya pusat hamba dan lututnya lutut hamba. Jadi kawasan pertama, dia ada 3 kawasan wajib katuk. Yang pertama tuan-puan, kalau aurah perempuan hamba, yang pertama ialah kawasan dia wajib katuk pusat hingga lutut. Jadi badan dia tak wajib katuk. Yang wajib katuk ialah pusat hingga lutut. Bila ada 4 keadaan. 4 situasi ini, dia kawasan yang wajib katuk. Yang pertamanya ialah pusat hingga lutut. Bila? Ketika mana dia di dalam solat. Itu pertama dia bilang situasi dulu. Pertama, ketika mana hamba ni dalam solat. Yang keduanya, tengok balik, takut hilang. Okey, yang pertamanya ialah ketika mana ia berada dalam solat. Yang keduanya ketika dia seorang diri, tidak ada siapa pun dalam bilik. Di dalam rumah tidak ada siapa, hamba seorang saja. Kalau dia dalam solat. Yang kedua, ketika tidak ada siapa pun, dia seorang diri saja. Yang ketiganya ketika mana berada di hadapan perempuan, sesama perempuan. Dan yang keempatnya di hadapan lelaki yang mahramnya. 4 situasi ini, 4 keadaan ini, kawasan wajib katuknya ialah pusat hingga lutut. Baik, settle. Itu aurah yang pertama. Aurah hamba yang pertama, ketika mana dia berhadapan dengan 4 situasi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Aurah kedua. Aurah kedua, betul. Aurah hamba yang kedua. Dia ada 3. Dan jika berhadapan ia hamba perempuan tadi dengan laki-laki yang ajnabi, maka sekalian badannya badan hamba. Ini aurah kedua. Jadi aurah yang kedua, dia wajib katuk seluruh badan, melainkan muka dengan tangan. Itu aurah yang pada nisbah yang kedua ataupun pada makna yang kedua. Seluruh badan, muka dengan tangan tak wajib katuk. Tapi tetap aurah. Aurah pada pihak ataupun dari sudut haram pandang. Haram pada muka dengan tangan. Tapi tak wajib katuk. Sebab tu dia kata di sini, dia punya ibarat kita, ayat dia ialah seluruh badan aurah dia. Kenapa dia menggunakan ayat seluruh badan? Dia menggabungkan 2 makna aurah. Iaitu seluruh badan mencakupi aurah yang wajib katuk dan juga aurah yang haram melihat. Seluruh badan wajib katuk, melainkan yang tak wajib katuk muka dan juga tangan. Muka dan tangan tetap aurah, cuma tak wajib
tak wajib katuk. Sebab tu dia kata aurahnya ialah sekalian badan. Bila ketika dia berhadapan dengan orang, ketika berdepan dengan lelaki yang ajnabi, yang harus berkahwin dengan dia. Itu dua aurah hamba yang kedua. Yang ketiga, dia ada 3 aurah saja. Dan jika qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan ini Allah pada kata dan jika berhadapan, sambung aurah yang ketiga. Dan jika berhadapannya hamba perempuan, berhadapan tu dengan perempuan yang kafirah. Nah, ni lain tuan-tuan. Kalau hamba perempuan ketika dia berada di hadapan kafirah. Apa dia kafirah ni? Perempuan kafirah, perempuan yang kafir. Nah, ini antara tempat yang perlu kita fokus, yang terkadang termiss. Ramai orang kita termiss, dia tak tahu hukum ataupun syariat menutup aurah di hadapan perempuan kafirah. Maksud dia apa tuan-tuan? Bukan lelaki. Perempuan yang muslimah di hadapan perempuan kafirah, dia ada aurah dia. Terkadang kita termiss, terlupa, tak perasan, tak cakna ataupun tak tahu. Sama je. Baik. Mana aurah di hadapan perempuan kafirah? Aurah yang ketiga. Maka iaitu perempuan hamba ketika berada di hadapan perempuan kafirah, iaitu baran yang lain, kawasan yang lain daripada baran yang zahir, daripada kawasan yang zahir pada waktu bekerjanya hamba. Ini aurah di hadapan kafirah, di hadapan perempuan kafirah. Sama saja. Perempuan hamba dengan perempuan mardeka ketika berada di hadapan perempuan kafirah sama. Iaitu seluruh badan, dan yang boleh dia bukanya ialah kawasan lain, selain daripada kawasan tempat yang dia boleh buka. Baik, kita tengok ayat dia. Maka iaitu baran yang lain, iaitu tempat yang lain daripada baran, daripada tempat, daripada kawasan yang zahir, daripada aurah yang zahir pada waktu bekerjanya. Maksud dia tuan-puan, kawasan yang tak wajib katuknya ialah kawasan yang zahir waktu bekerjanya. Itu sahaja yang tak wajib katuk. Yang lain kena katuk. Maka iaitu aurah di hadapan kafirah tu baran yang lain. Maksud baran yang lain ni tempat selain daripada tempat yang boleh bukanya ialah, atau ayat dia perlu memahami secara berhati-hati. Kalau baca seorang diri memang tak akan faham. Dia punya ibarat dia agak tinggi tuan-tuan. Gaya bahasa dia agak tinggi. Dia tak akan cakap secara direct, tapi bahasa dia indirect. Apa dia? Dia kata baran yang tempat yang selain daripada kawasan yang zahir sewaktu bekerja. Kawasan ni sahaja yang dibenarkan buka, kawasan lain itu semuanya aurah. Maksud dia tuan-tuan, kawasan selain daripada kawasan yang biasa kita bekerjanya, kawasan itu boleh buka, selain itu semua aurah. Maksudnya, selain itu wajib katuk, yang boleh buka ialah kawasan yang zahir waktu bekerja. Ini yang perlu ada catatan. Di dalam kitab ringkas, dia tak sebut mana kawasan zahir waktu bekerja. Waktu kita bekerja, tuan-puan, ni bagi perempuan, bukan kerja bagi lelaki. Waktu biasanya perempuan dia kerja apa? Dia kerja membasuh pinggan di rumah. Kalau orang perempuan ni, tuan-puan, kalau dia basuh pinggan di rumah dia ini, kawasan mana yang dia buka? Biasanya dia akan buka kawasan tangan, dia sisin tangan. Tapi ingat, di sini perlu kepada dhabit, catatan. Iaitu tidak termasuk siku. Yang dibenarkan buka tangan sampai lengan, tidak termasuk siku. Sakat siku saja dia boleh buka. Ini saja. Ini kawasan di zahir bagi perempuan ketika dia bekerja. Biasanya, kalau dia bekerja, basuh pinggan dan sebagainya di rumah, maka kawasan dibenarkan dibuka
ialah kawasan zahir sahaja. Maksud zahir ketika bekerja ini dipanggil satu istilah yang diguna pakai di dalam kitab fiqh. Sebab tu kita penting untuk memahami setiap istilah. Apabila kita bertemu dengan kitab fiqh, kawasan zahir ketika bekerja bagi perempuan, ingat, mana kawasan zahir ketika perempuan itu bekerja? Maka zahirnya ialah mula tangan sampai siku. Mula tangan hingga lengan tak termasuk tidak termasuk siku. Maka kawasan ini sahaja yang dibenarkan buka di hadapan perempuan kafirah. Yang lain mesti tutup. Mula daripada atas ini tumpan, mula rambut sampai seluruh badan. Semuanya aurah wajib katuk ketika berada di hadapan perempuan kafirah. Jadi perempuan hamba di hadapan perempuan kafirah, perempuan yang kafir, maka seluruh badan juga, melainkan dia boleh buka ialah kawasan yang zahir ketika dia bekerja. Baik, settle tuan-tuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Maka hasil kesimpulan. Hasil itu dipanggil kesimpulan. Maka hasil baginya, bagi perempuan hamba itu. Kesimpulan bagi perempuan hamba itu, 3 aurah jua. Ada 3 aurah sahaja bagi perempuan. Mana 3? Yang pertamanya ialah pusat hingga lutut. Wajib dia katuk kawasan pusat, bermula daripada pusat hingga lutut. Perempuan aurah pertama dia ialah pusat hingga lutut. Bila? Ketika berada di 4 situasi, 4 keadaan. Ketika dia solat, pusat hingga lutut. Dia berbeza tuan-tuan. Hamba ni, hamba perempuan, ketika solat, dia tak sama dengan perempuan mardeka. Dia macam lelaki. Ketika solat dia, aurah yang wajib katuk perempuan hamba, iaitu pusat hingga lutut. Yang keduanya ialah ketika dia khulwah, seorang diri. Ketika tidak ada siapa pun dalam rumah dia, dalam bilik dia, pusat hingga lutut. Situasi yang ketiganya ialah ketika dia berada di hadapan perempuan, sesama perempuan. Jadi hamba ini dia wajib katuk pusat hingga lutut. Dan situasi yang keempat apa dia? Situasi yang keempat ialah ketika dia berada di hadapan mahram, lelaki yang haram berkahwin dengan dia. Ini dia sebut di awal tadi. Ada 4 situasi ini. Kawasan wajib katuk ialah 1, pusat hingga lutut. Laki-laki yang ajnabi, silap, bukan mahram dia. Ketika berhadapan dengan laki-laki ajnabi, tu perempuan hamba ketika berada di hadapan lelaki yang ajnabi. Ada 4. Jadi yang kedua pula, kawasan yang kedua, seluruh badan. Apa nama ni? Yang keliru tuan-tuan. Pusat hingga lutut tu, situasi keempat tadi apa? Ketika berada di hadapan lelaki yang mahram. Tempat yang kedua pula, ataupun aurah yang kedua bagi hamba perempuan ialah seluruh badan. Bila? Ketika berhadapan dengan lelaki ajnabi. Tu yang dia dah sebut tadi. Berhadapan dengan lelaki yang ajnabi, maka sekalian badan. Aurah yang ketiga apa? Aurah yang ketiganya ialah seluruh badan selain daripada tempat zahir bekerja. Seluruh badan, melainkan dia boleh buka ialah tempat zahir ketika dia bekerja. Situasinya bila? Ketika dia berhadapan dengan perempuan kafirah. Baik, settle tuan-tuan. Last sekali, kita terus kepada pembahagian aurah yang ketiga. Aurah yang ketiga ialah perempuan mardeka. Kita nak bincang ini, yang praktikal dengan kita ialah perempuan yang mardeka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ketiganya daripada 3 jenis aurah. Aurah lelaki, aurah perempuan mardeka, perempuan hamba, dan ketiganya aurah perempuan mardeka. Perempuan mardeka ni tuan-tuan, seperti kita hari ni, ada berapa aurah? Ada 4 kawasan wajib katuk mengikut situasi. Ada 4. Mudah saja, kita dah ingat 3 tadi tuan-tuan, tambah 1 saja lagi. Mana yang 4 aurah ni? Mana aurah perempuan mardeka? Ketiganya aurah perempuan yang mardeka, yaitu aurah perempuan mardeka ni sekalian badannya. Ini aurah pertama.
sekalian badannya, melainkan mukanya, perempuan merdeka, dan dua tapak tangannya, tapak tangan perempuan merdeka. Di mana ni aurah dia ni? Aurah dia ni seluruh badan, melainkan muka dan tapak tangan. Situasinya di mana? Jika ada ia perempuan merdeka ini di dalam sembahyang. Satu. Aurah pertama dia seluruh badan, melainkan muka tak wajib katuk, tangan tak wajib katuk. Tapi aurah juga. Di mana? Pertamanya ketika dalam solat. Yang kedua, dan jika berhadapannya perempuan merdeka tadi dengan laki-laki yang ajnabi. Ni lain. Ini aurah kedua. Baik, settle. Kita ambil satu dulu. Ni dan ni lain. Dan jika ni, itu aurah kedua. Aurah pertama tuan-puan, dia asin ni. Kalau kita tak asin, jadi 3 aurah. Jadi, dia dalam kitab dia nak jadikan 4 aurah, dia asinkan. Aurah pertama tuan-puan, saya ulang sekali lagi, aurah perempuan merdeka. Kita ini, praktikal dengan kita, aurah perempuan merdekanya ialah 4 kawasan wajib katuk mengikut situasi dia. Baik, pertamanya, kawasan pertama wajib katuk seluruh badan, melainkan muka, tak wajib katuk, dan juga tangan. Di mana aurah ni? Ni. Iaitu jika ada ia. Jika ada ia hamba merdeka tadi di dalam sembahyang. Jadi aurah dalam sembahyang ni tuan-puan, aurah dalam sembahyang bagi perempuan merdeka seluruh badan. Melainkan yang tak wajib katuk ialah muka dan tangan. Jadi muka ni tak wajib katuk. Sebab itulah kita kena tahu kawasan muka bagi perempuan. Kalau dia tak tahu kawasan muka bagi perempuan, dia tak tahu definisi muka, tak tahu takrif muka, tak tahu makna muka menurut definisi isyarat, menyebabkan dia tidak akan sempurna menutup aurah. Dia tak akan tutup sempurna. Kenapa? Kerana ada kawasan yang bukan muka yang dia tak katuk. Dia anggap itu muka, sedangkan menurut syarak itu bukan muka, dia tak wajib katuk. Yang kita nak tuan-puan, seluruh kawasan wajib katuk, melainkan muka sahaja. Maka kita akan belajar makna muka. Kita dah belajar makna muka dalam bab wuduk. Sebab wajib basuh wuduk ni ialah muka. Lebih itu sunnah. Maka kita tahu kawasan muka, kawasan mana. Maka di bawah ini tuan-puan, ini bukan muka. Ini dagu. Yang wajib kita kena katuk. Kita kena katuk mula daripada tempat tumbuh ni, ini dinamakan muka, mula tempat tumbuh dahi tuan-puan sampai di tulang ni, tulang rahang ni, tulang dagu ni, dan mula daripada cuping telinga kiri ni kepada cuping telinga kanan. Itu kawasan muka. Sebab itulah kita dah tunjuk dulu tu tuan-puan, ambil pembaris ataupun ambil tali, dia punya nisbah daripada panjang. Mula gigi rambut, tempat tumbuh rambut, gigi rambut, sampai di tulang, penambung di dagu. Adapun bawah ni dinamakan bukan muka wajib katuk. Nisbah lebar mula daripada cuping telinga ni, bukan cuping telinga bawah ni, sampai ke cuping telinga kiri. Tarik. Jadi cara macam mana kita nak tahu sebelah sisi ni? Maka cara dia, daripada tempat tumbuh rambut ni tuan-puan, kita tarik tali sama dengan lebarkan dia. Ni panjang, ni sebab panjang. Jadi kita akan buat bentuk tarik tali daripada pihak ni sebelah atas ni sebelah panjang ini ke cuping telinga. Jadi ini sahaja kawasan muka. Yang tepi ni semua ini bukan kawasan muka. Ini wajib katuk. Lepas tu kita pakai kain tuan-puan, kain. Orang perempuan kan dia pakai kain solat dia, telekom tolak dia akan tutup ni. Memang akan tutup. Sebab apa? Sebab cantik dah dia orang buat telekon solat tadi. Telekon solat. Muka saja yang terbuka. Yang sini pula, ni sebuah tarik bawah ni. Tarik tali bawah ni, maka di sini bukan muka. Ini wajib katuk. Ini wajib katuk. Sebab tu sunat saja basuh wuduk. Ketika kita ambil wuduk, ini kawasan sunat. Ni sunat basuh wuduk. Adapun wajib basuh ni, border ni je. Wajib basuh. Tarik ke bawah. Ni tarik ke bawah ni, ini kawasan wajib. Ni dia panggil sempadan wajib. Maka kita nak sempurnakan wajib, kena lebihkan sedikit.
Wajib sikit lebih, wajib banyak lebih itu sunat. Baik, settle. Yang kedua, aurah yang kedua. Dan aurah perempuan kedua. Mana kawasan wajib katuk? Ikut situasi dia. Dan jika berhadapannya perempuan merdeka dengan laki-laki yang ajnabi, maka iaitu sekalian badannya, badan perempuan. Aurah yang kedua tuan-puan, sekalian badan juga, melainkan pusat hingga lutut, melainkan muka dengan tangan. Situasi mana? Ketika perempuan merdeka berada di hadapan lelaki yang ajnabi, lelaki yang sah berkahwin dengan dia. Maka kita nak tahu tuan-puan, tak dapat tidak, kita kena belajar, kita kena ambil tahu, kita kena kenali mahram. Itu kena belajar dari tajuk lain. Iaitu tajuk, kita kena tahu orang yang haram berkahwin dengan kita. Kenapa? Kerana kita nak tahu untuk menyempurnakan pelaksanaan syariat menutup aurah dan juga perkara batal wuduk dan juga perkara yang haram bersentuh dengan orang yang mahram dan orang yang ajnabi. Kita nak tahu 3 hukum dasar, kita kena tahu mahram. Sangat penting untuk mengenali mahram kita tuan-puan, sebab dia melibatkan 3 hukum dasar. Hukum pertama ialah sentuhan yang membatalkan wuduk. Hukum yang kedua, sentuhan yang haram, tak boleh bersalan. Hukum yang ketiga ialah hukum menutup aurah. Kalau mahram, wajib katuk pusat hingga lutut. Kalau bukan mahram, mana ajnabi, dia harus berkahwin. Apabila harus berkahwin, kita panggil lelaki ajnabi, lelaki yang sah berkahwin. Kalau lelaki haram berkahwin, kita panggil lelaki yang mahram kita. Maka kita nak kena mahram, tak perlu ingat yang bukan mahram. Apabila ingat ini mahram, maka selain itu bukan mahram. Formula dia tuan-puan, kita dah ada kuliah yang kita ajar, iaitu di mana, di surah Husna. Di surah Husna Putrajaya, iaitu kita baru saja selesai bincang 18 jenis orang yang haram berkahwin selama-lama. Jadi ingat 18 jenis orang ni tuan-puan yang haram berkahwin selama-lama. Maka yang selain daripada tu, maka kita mudah untuk tahu mahram kita dan juga ajnabi. Baik, situasi yang kedua tuan-puan, mahram perempuan yang merdeka ini iaitu seluruh badan melainkan muka dengan tangan. Muka dengan tangan ini tetap kawasan aurah merdeka, perempuan merdeka yang kedua yang tuan-puan. Mana kawasan aurah yang kedua? Iaitu seluruh badan melainkan muka dan tangan. Situasi dia satu saja, ketika berhadapan dengan lelaki yang harus berkahwin. Apabila lelaki harus berkahwin, kita kena kenal siapa yang harus sah berkahwin. Sepupu sah berkahwin. Maka seluruh badan kita kena katuk. Ketika mana sepupu datang ziarah, maka wajib katuk seluruh badan melainkan muka dengan tangan. Muka dengan tangan tak wajib katuk, tapi tetap aurah. Yang aurah nisbah haram lihat. Baik, aurah yang ketiga. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika berhadapannya perempuan merdeka dengan sama-sama perempuan. Satu situasi dia. Ini aurah ketiga. Kawasan wajib katuk yang ketiga. Atau di dalam khulwah. Keadaan yang kedua. Atau ketika berhadapan laki-laki yang mahramnya. Laki-laki yang haram dia berkahwin. Maka, 3 situasi ni, aurah dia. Maka iaitu aurah yang wajib katuk dia. Baran yan, ini tempat yan. Antara pusat perempuan merdeka tadi dan lututnya, lutut perempuan merdeka. Jadi 3 situasi, 3 keadaan ini, dia wajib katuk iaitu tempatnya ialah, ini aurah yang ketiga. Aurah pertama seluruh badan dalam solat. Aurah kedua seluruh badan di hadapan lelaki yang boleh berkahwin. Aurah ketiga, pusat hingga lutut. Dia wajib katuk pusat hingga lutut, yang lain sunat katuk. Bila 3 keadaan. Mana 3 keadaan? Pertamanya ketika dia berada di hadapan lelaki yang mahram. Ataupun ikut urutan dia ni, dia mula dulu dengan ketika sama-sama perempuan. Kita ikut urutan dia.
Pertamanya ketika berada sama-sama perempuan. Bukan perempuan kafirah. Sama-sama perempuan yang muslimah. Sama-sama perempuan muslimah, wajib katuknya ialah bagi perempuan ni pusat hingga lutut. Yang lain tak pakai baju pun. Adakah tak haram? Ya, tak haram. Kerana yang wajib katuk pusat hingga lutut. Melainkan ada unsur-unsur luar. Barulah wajib katuk, dia panggil wajib aridi. Tapi kita bincang asah dulu. Kita bincang yang wajib zati. Tanpa kita bincang wajib aridi. Tapi kalau ada unsur lain, ada fitnah, maka wajib dia panggil wajib apa dia? Wajib aridi. Tetapi asasnya, wajib katuk pusat hingga lutut ketika berhadapan dengan 3 situasi. Pertamanya ketika berada di hadapan perempuan, sesama perempuan muslimah. Yang keduanya ialah ketika seorang diri. Lelaki lain, perempuan lain. Bagi lelaki, kalau seorang diri perempuan, dia wajib katuk kubur dengan dubur sahaja. Wajib katuk kubur, lubang depan, dubur lubang belakang. Tak pakai underwear pun tak apa. Asalkan lubang belakang dikatuk dengan kain, lubang belakang dikatuk dengan kain. Bagi lelaki. Tapi perempuan ni lebih berat. Perempuan, kalau dia duduk seorang diri, dia tak boleh nak pakai underwear. Tak boleh. Tak lepas. Dia wajib katuknya ialah pusat hingga lutut. Melainkan, ini ada pengecualian. Melainkan ada hajat. Kalau ada hajat, dibenarkan buka. Ketika dia seorang diri, kalau ada hajat, ada keperluan, boleh buka. Maksudnya boleh telanjang. Itu disebut dalam kitab besar-besar. Disebut dalam kitab Bajuri Ibn Qasim. Disebut di dalam kitab apa nama ni tuan-puan, Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Kalau ada hajab, itu cerita lain. Ini cerita asas dulu. Asasnya seorang diri bagi lelaki perempuan dia lebih berat, pusat hingga lutut. Tak boleh nak pakai underwear. Situasi ketiga tuan-puan, ketika dia berhadapan dengan lelaki yang haram dia berkahwin, ketika berhadapan dengan anak dia, ketika berhadapan dengan anak saudara dia, ketika berhadapan dengan bapa saudara dia, dia wajib katuk pusat hingga lutut. Melainkan ada unsur fitnah, itu dia panggil wajib aridi. Kita bincang wajib zati dulu. Baik, cerita tuan-puan. Okey, dah 3 aurah dah kita bincang. Baik, aurah yang keempat, yang terakhir, aurah perempuan yang terakhir. Kalau tuan-puan sekejap lagi ada isu, ada kemusykilan, boleh tanya. Seorang diri, aurah seorang diri. Penting kadang-kadang orang confuse. Seorang diri ustaz, tak boleh telanjang ke? Ada confuse. Sebab tu penting, seorang diri asalnya wajib katuk pusat hingga lutut. Tak boleh buka. Melainkan boleh buka. Ada pengecualian. Melainkan boleh buka apabila ada keperluan. Apabila ada hajat. Maka keperluan itu mesti kita tahu. Disebut dalam kitab Bajuri Ibn Qasim. Disebut juga di dalam kitab Matla'ul Badrain. Sama. Keperluan itu walaupun keperluan yang ringan. Contoh yang disebut di dalam kitab keperluan ringan ini seperti panas. Dibenarkan. Seperti panas. Dia boleh buka telanjang. Ketika dia seorang diri. Cuma boleh buka telanjang tapi tetap tak boleh tengok alat sulit. Tengok isu lain. Ini cerita buka. Tengok tetap makruh, tak ada hajat. Melainkan tengok yang tak makruh, tengok alat sulit kita. Tak makruh ni apabila ada hajat. Baiklah sekali tuan-puan, aurah yang keempat. Dia ada 4 tempat wajib katuk mengikut situasi dia. Apa dia? Yang keempat, aurah perempuan yang merdeka keempat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika berhadapannya perempuan merdeka dengan perempuan kafirah. Sama tuan-puan. Sama. Aurah keempat ni sama dengan perempuan merdeka. Perempuan merdeka dengan perempuan hamba ketika berada di hadapan perempuan kafirah, dia sama. Ketika mana berada di hadapan perempuan yang kafirah, maka iaitu kawasan yang wajib katuk. Perempuan merdeka di hadapan perempuan kafirah, mana dia? Baran yang lain. Di tempat lain wajib katuk. Tempat lain daripada mana? Daripada baran yang tempat yang zahir pada waktu bekerjanya perempuan merdeka. Tempat yang dia wajib katuk ialah lain. Tempat lain selain daripada tempat yang zahir bekerja. Adapun kawasan yang zahir dia bekerja itu boleh buka di hadapan perempuan kafirah. Tapi di hadapan lelaki tak boleh. Itu kena jaga-jaga juga. Di hadapan lelaki tak boleh buka juga. Walaupun
kawasan ini zahir bekerja. Ini zahir bekerja yang boleh buka di hadapan perempuan kafirah sahaja. Maka ni dia panggil kesimpulan tafriq. Nak buat kesimpulan, ada berapa aurah bagi perempuan hamba, perempuan merdeka? Maka hasil, maka kesimpulan baginya, bagi perempuan merdeka ini, 4 aurah, 4 kawasan wajib katuk dan haram tengok. Kita tahu dah, sebut aurah dalam minda terbayang. Itu penting istilah, nak faham makna. Sebut aurah tak bela dah. Kalau kita tak faham makna, sebut aurah dia bela. Apa dia aurah? Apabila sebut aurah, kita terbayang terus dalam minda kita merujuk kepada kawasan wajib katuk. Sebut aurah, terbayang dalam minda kita kawasan haram tengok, walaupun tak wajib katuk. Kita dah clear, dah cekap apabila kita faham makna. Sebab itu penting, yang kita nak faham dalam minda bukan nama, tapi makna. Sebab kita nak bayangkan dalam minda ini bukan nama dia, tapi makna. Sebut aurah, terus terbayang kawasan wajib katuk. Sebut aurah terbayang kawasan haram tengok. Sebut salat terbayang dalam diri ni ada 13 juzuk, 13 diri dia. Itulah dia diri sembahyang. Inilah dia diri aurah yang terbayang. Yang mesti kita faham. Baik, habis tuan-puan, syahdan tajuk baru. Syahdan bermula mengetahui akan kaifiah sembahyang. Wallahu a'lam, insya-Allah kita sambung minggu depan syahdan itu. Baik, kesimpulan tuan-puan yang kita belajar hari ini, kita dah settle ini tajuk aurah, iaitu ada 4 subtopik asas, dan sebelum ni kita akan tutup dengan isu. Apa dia 4 yang kita dah cover? Apabila sebut aurah tuan-puan, aurah dalam solat, kita akan belajar 4 subtopik kecil. Pertama ialah makna aurah, sangat penting. Kenapa makna ini kita nak letak di dalam apa tuan-puan minda kita, makna aurah. Ustaz Afif tanya apa? Aurah dengan birah macam mana? Okey, sekejap lagi saya sebut. Aurah dengan birah. Kunci nak faham macam mana, mudah saja. Baik. Tolong ingatkan saya, kalau saya terlupa, saya akan bagi kunci kat tuan-puan, formula untuk tuan-puan ingat. Mudah saja. Topik yang kedua, kita belajar apa dia tuan-puan? Alat untuk menutup aurah. Topik yang ketiga, kita belajar etika ataupun tata cara menutup aurah. Cara nak tutup aurah dalam solat. Di luar solat, simple. Dalam solat, kita kena cara tutup aurah dalam solat. Bagi lelaki. Bagi perempuan dia mudah. Yang keempat ni ialah pembahagian aurah. Ada 4. Yang kelima, satu topik kelima, isu berkaitan dengan aurah. Baik, isu ni kita tak nak sebut panjang. Kita ni tak sebut isu pun. Jadi, kita just sebut sebagai kesimpulan sahaja. Baik, jadi kesimpulan tuan-puan, di dalam aurah, apabila kita sebut aurah dalam solat, kita nak kena faham, bagi lelaki yang wajib katuk dalam solat ialah pusat hingga lutut, dan bagi perempuan dia kena wajib katuk seluruh badan, muka dengan tangan, melainkan muka dengan tangan. Jadi dia kena tahu kawasan muka yang wajib katuk, jangan terlupa, jangan termiss. Walaupun seorang rambut pun terkeluar, tak sah solat dia. Walaupun sedikit, tak sampai setengah inci nampak, tapi itu bukan muka, itu dagu, tak sah solat dia. Kenapa? Kerana tak katuk aurah, tak katuk kawasan yang wajib katuk di dalam solat. Begitu juga tuan-puan, kalau kita tak perasan, alat untuk katuk juga dia tak akan sempurna. Sebab dia main katuk je. Sedangkan nampak warna aurah, tak sempurna. Maknanya dia tak dinamakan katuk sebab dia tak faham alat menutup aurah. Sebab tu kita penting makna aurah, alat aurah. Alat menutup aurah. Jadi alat menutup aurah menggunakan sesuatu yang suci dan sesuatu yang boleh menghalang daripada nampak. Tapi kalaulah dia dipakai stokin, tapi stokin tu di tumit dia tu dah haus dah tuan-puan, lama sangat haus sehingga nampak tuan-puan, nampak warna tumit dia bagi perempuan. Warna tumit dia, bayan-bayan tumit dia haus sangat tuan-puan, maka tak sah solat dia. Kenapa? Nampak warna kulit, warna tumit dia nampak. Tapi kalaulah dia pakai stokin, yang warna dia tu, warna stokin dia itu seperti warna kulit, tu tak apa. Tu nampak macam kulit tapi warna dia tu warna macam kulit, tu tak apa. Tu bukan warna kulit, tu warna stokin. Itu sah. Jadi kesimpulan tuan-tuan apa yang kita
Apa yang kita kena tahu ialah kita wajib katuk aurah dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Baik, kita fokus dalam sembahyang saja. Kalaulah dia tidak ada alat untuk tutup, maka situasi ini, isu ini, dia boleh sembahyang dalam keadaan telanjang dan tak wajib qada. Kalau ada isu yang dia tidak ada alat untuk tutup aurah, pertama ada 3 isu. Pertama, orang yang tak mampu nak tutup aurah wajib dia sembahyang dalam keadaan telanjang, tuan-puan. Wajib dia sembahyang dalam keadaan telanjang dan tak wajib qada, tak wajib ulan kalau ada tak wajib qada. Bila situasi dia pertamanya dia tidak ada alat untuk menutup aurah. Kain tidak ada dan tidak ada alat lain untuk menutup aurah. Situasi yang kedua, dia ada alat tetapi alat itu, kain itu najis dan tidak ada air untuk basuh najis. Juga dia boleh sembahyang dalam keadaan telanjang. Jangan guna kain yang najis solat. Tak sah. Jangan guna kain yang ada najis dalam solat. Sebab syarat sah najis, syarat sah solat yang kelima, syarat sah solat yang lain, iaitu mesti suci badan dia, suci pakaian dia daripada najis, tidak dia maaf. Ini syarat asing yang kita kena jaga. Kalau ada di pakaian dia najis, maka dia tak boleh guna untuk solat. Dikira orang yang tidak ada solat, orang yang tidak ada alat untuk tutup aurah, wajib sembahyang dalam keadaan telanjang. Ada alat, ada kain, tapi kain itu najis yang tidak ada air untuk dia basuh. Dan ketiganya, tuan-puan, situasi ketiga lemah ini direkodkan ataupun dinakal daripada kitab-kitab besar, antaranya kitab Bajuri Ibnu Qasim. Jilid yang pertama dia ada sebut. Apa dia yang ketiga, tuan-puan? Ketiganya orang ini dikurun di tempat najis. Walaupun kain dia tak najis, tapi kain dia ini dia guna untuk hampar tempat yang dia nak salat. Tempat yang dia nak sujud, tempat yang nak pijak ada najis, dikurun di penjara, dan penjara dia kawasan sempit yang ada najis tempat itu, maka dia nak salat dalam keadaan macam mana? Kain dia tak najis, tapi kain itu digunakan untuk cover atau untuk alas kaki dia dan alas tempat sujud dia. Maka ketiga situasi ini, tuan-puan, termasuk orang yang lemah, orang yang tak mampu untuk menutup aurah, wajib dia salat dalam keadaan arian, dalam keadaan yang telanjang dan tak wajib qada. Baik, settle. Itulah kesimpulan, tuan-puan, sebagai orang panggil isu asas yang kita perlu tahu. Baik, Ustaz Afiq kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Aurah dengan biras macam mana? Baik. Aurah dengan biras sama, tuan-puan. Aurah dengan biras. Aurah dengan adik ipar, kakak ipar, abang ipar, biras sama. Jadi, mudah untuk kita tahu, tuan-puan. Macam mana formula untuk kita tahu? Kita ingat 18, kita ingat mahram. Jadi orang yang haram berkahwin dengan kita ni ada 2 kategori. Pertama, tuan-puan, orang yang haram berkahwin mu'abbad selama-lama sampai kiamat. Orang yang haram berkahwin selama-lama ini, tuan-puan, hanya ada asasnya. Asas hanya ada 18 jenis orang. Asas dia, tanpa perinci. Sebab haram ini ada 3 sebab. Haram pertama dengan sebab keturunan. Ada 7 jenis. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Jadi itu mudah untuk kita ingat. 7 itu mula ibu kita, mula anak kita, mula adik-beradik kita, mula anak saudara belah adik-beradik perempuan, anak saudara belah adik-beradik lelaki, ibu saudara kita, bapa saudara. 8 itu dipanggil orang yang haram dengan sebab 7 itu orang yang haram dengan sebab keturunan. Dan yang keduanya sebab haramnya ialah sebab susuan. 7. Buh aja. Ibu susuan, anak susuan. Ibu susuan, anak susuan, adik-beradik susuan. Bapa saudara susuan, ibu saudara susuan, anak saudara sebelah adik-beradik perempuan susuan, anak saudara sebelah bapa sebelah adik-beradik lelaki susuan. 7 itu, tuan-puan, sama. 7, 14. Dan haram yang ketiga, ni haram selama-lama, tuan-puan. Mudah je untuk kita ingat. Haram selama-lama, dia ada 18 ni, tuan-puan. Ada 3 sebab haram. Pertama, sebab keturunan ada 7. Yang kedua, sebab susuan ada 7. Yang ketiganya, sebab musaharah. Musaharah, sebab berambil-ambilan. Ada 4 saja. Iaitu apa dia? Iaitu menantu, ibu mertua dan bapa mertua kita, mertua, menantu, anak tiri, ibu tiri. 4 ini, tuan-puan,
dia panggil orang haram selama-lama. Jadi ini review saja tuan-puan. Nak detail boleh tengok dalam kuliah-kuliah kita yang dah telah kita bincang. Kuliah bab munakahab. Saya dah cover tajuk tu. 7/7/4 jadi tuan-puan jadi 18. 18 orang ini tuan-puan dinamakan orang yang haram berkahwin selama-lama. Apabila haram berkahwin selama-lama tuan-puan, 3 hukum dasar dia. Pertamanya, hukum pertama tak batal wuduk. Sentuhan tak batal wuduk. Yang keduanya tuan-puan, sentuhan yang tidak yang keduanya sentuhan tidak haram. Boleh bersalam dengan 18 jenis ni. Boleh bersalam dengan anak tiri, tak batal wuduk dengan anak tiri. Tuan tanya, anak tiri dengan ibu bapa tiri. Soalan awal tu, okey, terjawab. Anak tiri, ibu tiri. Ibu tiri, bapa tiri, samalah. Anak tiri. Boleh salam dengan anak tiri, boleh tak batal wuduk dengan anak tiri, boleh salam dengan ibu tiri, tak batal wuduk dengan ibu tiri. Sebab apa? Sebab mereka ini termasuk 4 orang yang musaharah, haram dengan sebab berambil-ambilan. 4/7/7 18 jenis. 18 jenis ni tuan-puan, 3 hukum dasar dia. Pertama dia bab wuduk, tak batal wuduk sentuh. Yang kedua sentuh yang tak haram, dan yang ketiga aurah pusat hingga lutut. Aurah dengan ibu tiri kita, pusat hingga lutut. Aurah dengan anak tiri kita, pusat hingga lutut. Dan selain daripada 18 jenis tuan-puan, mudah untuk ingat, selain daripada ini, dia batal wuduk, haram bersentuh, dan aurahnya seluruh badan. Aurah dengan biras kita seluruh badan. Aurah dengan adik ipar, kakak ipar kita seluruh badan. Melainkan muka dengan tangan. Ini payah untuk kita hidup, untuk kita duduk sekali dengan adik ipar. Kalaulah kita tak tahu etika menutup aurah di dalam Islam. Kadang-kadang apabila kita adik ipar rapat, kakak ipar rapat dengan kita, maka kakak ipar dia tak tahu. Apabila dia anggap kita ni abang ipar dia, maka adik ipar kita tak tutup pun aurah, tak tutup pun, tak pakai pun telekung, tak pakai pun tudung. Ini bahaya tuan-puan, haram, tetap haram. Walaupun kita hidup sekali, kena jaga. Ini etika yang ditetapkan oleh syarak. Baik, ada satu lagi, ini review saja tuan-puan. Ada satu lagi dia punya haram dengan muakkad. Haram juga, tetapi haram sementara. Apabila haram sementara tuan-puan, ini tambahan saja. Haram sementara, 3 hukum dasar tadi sama dengan haram dengan orang yang sah berkahwin. Cuma haram sementara. Termasuk haram sementara dia ada 7 tuan-puan. 7 jenis haram sementara ini termasuknya ialah haram himpun, iaitu adik ipar dengan kakak ipar. Haram kahwin tapi sementara. Kenapa? Haram dengan adik ipar kerana isteri kita masih sah menjadi isteri. Tak boleh himpun serentak dalam satu akad. Tu dia panggil haram menghimpunkan adik ipar dengan isteri kita serentak dalam satu akad. Maka haram himpun 3 dasar lagi sama dengan orang yang sah berkahwin. Maksud dia, pertamanya ialah sentuhan yang haram. Yang keduanya sentuhan yang batal wuduk. Yang ketiganya aurah dia seluruh badan. Cuma dia haram sementara sahaja, bukan haram selama-lama. Itu kunci untuk kita ingat tuan-puan. Sama aja tuan-puan. Baik, settle. Jadi aurah dia seluruh badan. Termasuk stokin. Tuan-puan tanya, ya, kaki juga aurah. Ni yang kita kata payah. Kaki juga aurah. Walaupun ada khilaf lah kaki tu, tapi saya tak, tuan guru saya kata ada khilaf. Cuma kitab mana tu tuan guru tak sebut. Yang mengatakan kaki ada khilaf. Jadi saya tak berani sebut dia punya secara wawarkan, sebab kita saya masa saya belajar dulu, kita pun lupa nak tanya Tok Guru yang kata ada khilaf tu, Tok Guru sebut kitab mana. Jadi kita tak beranilah nak wawarkan. Baik, itu saja tuan-puan hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-puan, dan saya rasa soalan pun saya dah jawab. Kita tak ada lagi soalan. Terima kasih kepada tuan-puan yang meraihkan program kita. Bukan nak mengaji sangat tuan-puan, sebagai ulang kaji, sebagai recall balik apa yang telah kita belajar. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman yang baik, dan kita diberikan keberkatan ilmu, keberkatan masa, keberkatan harta benda, dan paling penting selalu saya sebut itu, iaitu tuan-puan, keberkatan
umur kita. Itulah yang didambakan oleh para ulama, itulah yang didambakan seluruh umat Islam. Kita nak umur yang berkat. Apabila umur yang berkat, apa sedih kita buat ada pahala. Apabila umur yang berkat, kita mati dan husnul khatimah, tuan. Ini yang paling penting. Minta sangat-sangat, ya Allah jadikanlah kami umur yang berkat. Ya Allah jadikanlah kami harta yang berkat. Ya Allah jadikanlah harta kami ini harta yang berkat. Keluarga yang berkat, umur yang berkat. Itulah permintaan para ulama kita dan itulah juga permintaan kita. Mudah-mudahan Allah berikan tuan kepada kita keberkatan umur, mati dalam keadaan husnul khatimah dan mati dalam keadaan Allah rekodkan setiap amalan kerja kita ada kebaikan di sisi Allah, bukan kebaikan menurut pandangan kita. Kita agak baik. Jangan, pandangan ini pandangan Allah Ta'ala, pandangan syarak. Sebab tu kena belajar ilmu fiqh, nak tahu baik dan buruk. Tuan-puan, kita nak tahu sesuatu itu baik di sisi Allah, kena ada ilmu fiqh. Sebab pandangan Allah Ta'ala ini sahaja yang kita nak, bukan pandangan kita. Kadang-kadang dia anggap dia baik, dia anggap perbuatan itu baik di sisi dia. Tetapi di sisi Allah tak dia anggap baik. Kenapa? Tak mengikut panduan fiqh, panduan syara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan. Besok ada kuliah kurban bagi orang yang berminat ikuti pengurusan kurban tuan-tuan. Pagi besok jam 10 kita buat dalam Google Meet dan juga kita buat dalam Facebook apa nama ni kita ni. Besok insyaAllah pengurusan kurban siri kedua. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi besok.